الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik sial Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Jauh saya main ni tuan-tuan. Saya naik Grab. Betul-betul ya tuan-tuan, saya main naik Grab ni. Pakcik Grab tu duduk sembahyang kat belakang tu. Subhanallah. Jadi jalan jam teruk. Saya duduk ada dekat KL tadi ni, Salih Ala Syed Muhammad. Macam mana nak buat tau? Ambil Grab tuan-tuan. Daripada pukul berapa tadi ni sampai juga alhamdulillah. Kesian pakcik bawa kereta seorang. Saya duduk belakang tidur. Alhamdulillah tuan Salih Ala Syed Muhammad. Harga ni yang tanyalah. Tuan Salih Muhammad, kita nak masuk bulan Ramadan. Bila nak masuk bulan Ramadan ni, satu bulan yang sangat istimewa. Ramadan ni bulan sangat istimewa tuan. Sebab tu di kalangan salafus soleh duk tunggu punya Ramadan ni, nak tunggu nak sampai Ramadan tu 6 bulan siap buat persiapan. Ya Allah, doa bagi sampai masuk dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar daripada Ramadan saja, bulan berikut, 6 bulan berikutnya, ya Allah, Kau terimalah apa yang aku lakukan dan beramal-amal dalam bulan Ramadan. Sebab besarnya Ramadan di sisi Sallallahu alaihi Muhammad, orang yang beriman kepada Allah SWT. Ramadan ni maksud apa tuan-tuan? Ramadan dari segi makna dia, nombor satu sekali dia sebut sebagai, maksud dia membakar, panas. Sallallahu alaihi Muhammad, menyengat, disebabkan oleh terik ataupun sangat panas, tu maksud Ramadan. Sesuai dengan bulan Ramadan tu sendiri, memang bulan yang panas. Bulan tu bulan panas, musim tu musim panas. Kalau dekat Jazirah Arab ni, bulan Ramadan ni memang musim panas sungguh. Dan dia juga tuan-tuan membakar apa ni tuan-tuan sekalian? Salih Muhammad, membakar jiwa kita. Orang yang melalui Ramadan ni dibakar jiwa dia, Salih Muhammad, untuk jadi sepatutnya lebih baik, dan ujian yang sangat berat. Nombor dua, Ramadan juga bermaksud mengasah. Mengasah pasal apa? Pasal orang jahiliah waktu tu, dia mengasah alat-alat untuk perang. Pasal apa? Pasal bulan berikutnya, bulan Syawal, Salih alaihi Muhammad, dan bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan yang mereka biasanya akan pergi berperang. Salih alaihi Muhammad. Mereka ni biasa hidup dalam perang. Dia kalau lama tak perang tu, dia mesyuarat, dia kata apa? Ish, lama kita tak perang lah, jom kita perang. Macam tu lah. Hidup tu biasa dengan perang. Orang Arab dulu, Salih alaihi Muhammad. Dan sesuai juga makna mengasah tu, sebab Ramadan ni bulan untuk mengasah jiwa kita ni, mengasah ketajaman akal kita ni, mengasah kejernihan hati kita ni.
sampai dapat membakar sifat-sifat tercela dan lemak-lemak dosa yang ada dalam diri kita ni. Banyak nama Ramadan ni sebenarnya. Malam ni kita nak tengok beberapa makna daripada Ramadan yang kita boleh ambil manfaat. Saya bukan apa, bila kita nak masuk Ramadan ni eloklah cerita pasal Ramadan, bagi semangat. Sebab ramai orang masuk Ramadan, keluar Ramadan tak ada apa-apa kesan dekat diri dia. Ingatlah, bila kita masuk Ramadan, keluar Ramadan, kita akan jadi salah seorang daripada tiga jenis ni. Nak tengok kita punya Ramadan yang sebelum-sebelum ni, kita duduk daripada grup yang mana? Nombor 1, dia panggil orang yang tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia, melainkan lapar dengan dahaga aja. Kata Nabi SAW, man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka dia akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Tetapi ada orang yang masuk Ramadan bukan dosa terampun, apa pun tak dapat kecuali lapar dengan dahaga aja. Kam min sa'im man laysa min siyami ila al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaganya. Tuan-tuan sekarang ni dah umur 50 tuan. Kalau 50 tolak 10 tahun tak balik, masuk dah 40 kali masuk bulan Ramadan. Agak-agak daripada 40 kali Ramadan yang kita lalui itu, yang mana betul-betul Allah terima? Yang mana yang tuan-tuan pergi depan Allah ada puasa, ada pahala? Saya takut satu je, saya takut puasa ada, pahala tak ada. Habis 40 tahun penat begitu ya. Sebab kalau puasa tu jadi manfaat dekat kita, dia akan ubah kita. Kita akan berubah. Tak banyak, sikit ada perubahan. Sebab Ramadan bukan saja-saja kita puasa. Ramadan ni syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah. Dia tuan-tuan tahu tak, kalau kita pergi kursus, kalau kita bos kita tengok kita ni makin malas, makin kerja makin malas, orang masuk pukul 8, dia pukul 9 baru sampai, habis kejap-kejap kerja MC je, lepas tu dia kerja hilang je, mengulau. Orang Melaka kata mengulau, orang utara cakap mengulak. Syik hilang aja tu, pergi kedai minum. Tahu tak depa hantar pergi mana? Hantar pergi kursus. Hantar pergi kursus, duduk tempat kursus tu seminggu, buat program motivasinya, program team buildingnya, apanya, asuhnya, apa semua-semua, dengan harapan keluar daripada kursus jadi macam mana? Maksudnya jadi lebih baik daripada sebelum masuk kursus. Lepas keluar daripada kursus tu, pergi salat ala Muhammad. Orang masuk pukul 8, paling tidak dia 7.45 dah paskat dah. Dah tak tipu-tipu MC lagi dah. Sebab kerja pun dah on time dah, apa semua bagus dah, kerja pancul apa semua. Tapi kalau keluar kursus seminggu tu sama aja macam hari tu, bahkan lebih teruk pada hari tu, tu maksud dah kursus tu tak ada manfaat. Allah training kita dalam bulan Ramadan, sepanjang Ramadan tuan-tuan, 30 hari. Tuan-tuan perasan tak, kita duk ulang buat benda yang sama. Puasa tiap-tiap hari 30 hari, baca Quran tiap-tiap hari 30 hari, bangun awal pukul 4.30 pagi tiap-tiap hari, dengan harapan apa yang kita buat secara berulang tu dia boleh melekat dengan kita. Tapi lepas keluar daripada Ramadan, balik sama aja macam dulu. Maksudnya kursus 30 hari tak berfungsi, tak jadi manfaat. Tuan-tuan faham tak? Jadi tak berubah apa-apa. Masuk Ramadan tak ada kesan apa dekat dia. Saya takut satu je, takut puasa ada pahala tak ada. Bukan saya kata, Nabi kata ramai orang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga saja. Nombor 1, kelompok pertama. Kelompok kedua, dia panggil penyembah Ramadan.
Siapa penyembah Ramadan ni? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam satu khutbah, dia sebut, "May ya'budu Ramadan." Siapa yang menyembah Ramadan, dia kata, maka Ramadan telah pun berlalu. Ada orang yang sembah Ramadan. Siapa sembah Ramadan ni? Orang yang menyembah Ramadan ni, tuan-tuan, dia ni masuk Ramadan, ibadat dia maksimum. Jadi masjid ulang tiap-tiap malam, baca Quran, tadarus, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan dengan sedekahnya, dengan zikirnya, dengan apa, banyak sungguh. Bulan Ramadan tu nampak dia sungguh-sungguh buat ibadat. Tapi keluar Ramadan, hilang ghuyubul ghuyub. Tak tahu pergi mana. Ramai tak pasien lagu ni, tuan? Berjawablah sikit ni, macam tak faham yang saya duk cakap ni. Kalau faham buat macam ni, angguk. Kalau tak bukan cerita orang. Tuan-tuan, awal Ramadan masjid ni tolak yang belum tolak waktu Covid dah, waktu Covid dah. Sebelum Covid hari tu ni. Minggu pertama Ramadan tu ni berapa sah dah. Sampai setengah masjid tambah khemah kat luar, tuan. Tambah khemah kat luar. Mesyuarat ni, jawatan kuasa, kita kena sewa khemah bagi apa saya jemaah ramai. Tuan pengurusi nak sewa khemah tu sebulan penuh ke? Tak payah, seminggu je. Pasal seminggu tu orang ramai, lepas tu tak ada orang lah. Okey, last minggu last tu tinggal berapa orang? Tinggallah 2 saf, 3 saf. Betul tak ni? Tinggal 3 saf. Tuan-tuan, yang 3 saf ni, 3 saf yang istiqamah sampai hujung ni, habis Ramadan betul-betul tinggal 3 saf tu tak? Habis Ramadan, adakah 3 saf yang berbaki pada 10 akhir Ramadan tu masih ada pada selepas daripada Ramadan? Tak lah. Betul tak? Tambah malam raya, lagi sikit tinggal. Padahal malam raya tu malam kemuncak tu, malam nak dapat sijil tu, yang Nabi SAW sebut, man qama, siapa yang menghidupkan 2 malam aidani, 2 malam hari raya tu. Malam tu malam makbul doa, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Dia kata, salli ala Sayyidina Muhammad, salah satu dia malam makbul doa. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah tak akan mematikan hatinya pada hari Allah matikan seluruh hati makhluk. Waktu mati hati ni, waktu ketakutan yang terlampau sampai dia tak boleh nak, hati dia seolah macam mati. Waktu mana? Waktu pertamanya, waktu menghadap berjumpa dengan malaikat maut, Allah teguhkan hati dia. Yang kedua, waktu dia duduk dalam sallallahu alaihi Muhammad berhadapan dengan mungkar nangkir, Allah teguhkan hati dia. Yang ketiga, waktu hari kiamat, Allah teguhkan hati dia. Orang yang bangun qiyamul lail ataupun orang yang duduk beribadat dalam malam hari raya. Berapa ramai orang yang mai semayang berjemaah di masjid pada malam hari raya. Geng yang 10 akhir Ramadan tu pun tinggal separuh. Setuju tak saya duk cerita ni? Tenang. Kalau dah training 30 hari, patutnya malam tu anak cucu buka balik. Nak cerita kita ni. Jadi ada orang yang pada sepanjang Ramadan tu ibadat, sungguh buat ibadat, keluar Ramadan habis, hilang. Tak tahu, balik ke gua masing-masing. Ya kan? Maksudnya orang ni Ramadan tak ada manfaat apa kat dia. Sama, Ramadan tak mengubah dia. Kelompok ketiga, kelompok yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu dapat takwa.
Kelompok last ni dia dapat takwa. Bila dia dapat takwa, apa jadi kat dia? Ramadan tu ubah hidup dia. Kalau dulu kurang sedekah, keluar-keluar Ramadan jadi orang yang lebih hebat sedekah. Dulu kurang sembahyang sunat, keluar-keluar Ramadan jadi orang bertambah sembahyang sunat. Dulu apa? Bertambah itu menunjukkan bahawa ada perubahan dalam hidupnya disebabkan oleh proses pentarbihan dalam bulan Ramadan. Satu, yang kedua disebabkan dosanya telah terampun. Saya dah Muhammad. Faham tak? Tuan-tuan, agak-agaklah selama ni kita melalui Ramadan, sepanjang hidup kita ni duduk dalam posisi mana satu daripada Ramadan ni? Nombor satu, nombor dua, atau nombor tiga? Tuan-tuan, makna-makna yang kita boleh ambil daripada Ramadan. Yang pertama, Ramadan, salli ala Sayyidina Muhammad, syahrul Quran. Nombor satu, Ramadan ni bulan turunnya Quran. Allah sebut dalam Quran, syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran. Betul? Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ni mana satu ni? Kita duk mengaji ataupun kita duk main selalu dengar kuliah nuzul Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ada satu ceramah nuzul Al-Quran. Ceramah nuzul Al-Quran ni, sallallahu alaihi Muhammad, kisah turun Al-Quran yang mana? Sebab dalam ayat ni, nombor satu, dia sebut Al-Quran turun dalam bulan Ramadan, selesai. Yang kedua, Al-Quran turun dalam malam Al-Qadar. Tapi yang kita duk pergi mengaji nuzul Al-Quran tu, cerita Nabi SAW duduk dalam Gua Hira. Turun malaikat Jibril AS peluk Nabi, Iqra la ana biqari, dia sebut aku tak pandai baca. Yang tu kita duk mengaji, kita duk belajar, program duk buat 17 Ramadan. 17 Ramadan bukan malam Al-Qadar. Macam mana? Ada 3 peringkat penurunan Al-Quran, kata ulama. Yang pertama, daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz. Peringkat pertama. Peringkat kedua, turun daripada Lauh Mahfuz sallallahu alaihi Muhammad ke Baitul Izz, langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia secara sempurna, 30 juzuk sempurna. Yang ni turun pada malam Al-Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut dalam surah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Lailatun Mubarakatun, malam yang mubarak. Turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr, turun pada malam Al-Qadar itu, turun pada malam Al-Qadar secara sempurna daripada Lauh Mahfuz turun pergi langit dunia. Yang tu turun pada malam Al-Qadar. Peringkat ketiga, turun daripada langit dunia turun kepada baginda Rasul SAW secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun lebih kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang bermula pada kisah turunnya dekat Nabi SAW dalam peristiwa di Gua Hira tu. Yang tu yang kita berpegang dengan 17 Ramadan, walaupun ada khilaf yang besar di kalangan ulama tentang bilakah peristiwa tu berlaku secara tepatnya. Khilaf, banyak pendapat ulama. Kita di Nusantara ni khususnya berpegang pada 17 Ramadan. Risalah. Itu 3 peringkat Al-Quran. Jadi bila diturunkan Al-Quran dekat kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dalam bulan Ramadan, maksudnya Ramadan ini, sallallahu alaihi Muhammad, kita kena banyak bermuamalah dengan Quran dalam bulan Ramadan. Sebab tu Quran juga tuan-tuan dalam bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrut tilawah.
Ramadan bulan tilawah. Pasal apa bulan tilawah, tuan-tuan sekalian? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab malaikat Jibril alaihi salam pada malam-malam daripada Ramadan, malaikat Jibril akan turun untuk bertilawah ataupun bertadarus Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita duk buat tadarus tu, tuan-tuan. Tu tadarus tu sesuai dengan apa yang Nabi SAW duk buat dengan malaikat Jibril alaihissalam. Cuma syarat ataupun syarat tadarus ini, kalau ada satu kelompok orang yang baca Al-Quran, ada yang baca, ada yang dengar. Masalah kita ni bila kita buat satu grup tadarus Quran, ada yang baca, yang lain tidak. Dia baca dulu, sagi mai turn habis, dia habis turn baca, dia serah kat kawan dia, dia baring dulu, siap belunjuk tuan kat belakang tu. Dia kena bagi habis dalam keadaan dia membaca dan dia mendengar. Itu baru jadi sempurna tadarus Quran. Cerita dia tuan-tuan, bulan-bulan Ramadan ni bagi banyak baca Quran. Bagi banyak baca Quran. Kalau boleh tuan-tuan khatam Quran 30 juzuk. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh pun, tiap-tiap tahun pun tak boleh tuan kita ni. Masuk Ramadan tiap-tiap tahun pun azam, tahun ni nak khatam Quran, tahun ni nak khatam Quran. Tak boleh-boleh kat khatam Quran. Yang kita boleh tuan-tuan berlakon khatam malam 27. Nyumai dia buat muka kering kat belakang, padahal tak baca Quran pun, tak baca habis pun tuan-tuan. Dia ikut sekali orang tadarus, orang khatam Quran, dia padahal dia tak khatam kan. Saya lihat tuan. Baca biar bagi lebih. Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam dalam bulan-bulan Ramadan, pada setiap hari dia khatam Quran 2 kali. Sehari 2 kali khatam. Bukan sebulan 2 kali khatam, sehari 2 kali khatam. Sepanjang Ramadan dia khatam Quran 60 kali. Tak buat kerja apa kau Ustaz? Baca Quran tak, dia hafal Quran. Orang hafal Quran ni tak apa, sambil berjalan boleh baca Quran. Betul ni? Sambil dia buat kerja boleh baca Quran, sambil dia buat apa boleh baca Quran. Kita jenis tak hafal Quran. Bila tak hafal Quran, kena duk buka mushaf Quran. Sebab tu tak boleh nak buat apa sambil kita baca Quran. Faham tak faham? Kena baca ni. Ada orang dia tergagap-gagap baca Quran, tapi nak bersungguh. Nabi SAW gembirakan dengan orang yang tergagap baca Quran ni dengan 2 pahala. Satu, pahala kesungguhan dia nak baca Quran. Yang kedua, pahala tergagap-gagap tu Allah bagi pahala juga baca Quran. Kalau nak tadarus Quran, orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang tak lancak baca Quran, jangan duk pergi sekali baca dengan orang yang lancak baca Quran. Sagi dia sendiri akan stres dan juga menyebabkan orang yang lain pun stres dengan dia. Orang yang tak mahir baca Quran duduk satu grup yang tak mahir baca Quran. Habis Ustaz, bila nak habis? Duk bukan duk pulun nak bagi habis baca Quran, pulun bagi banyak baca Quran. Beza tu. Faham tak ni? Bagi tiap-tiap malam baca Quran. Walaupun tak khatam tak apa. Kita ni kira nak bagi khatam. Kalau nak khatam Quran 30 juzuk Quran dalam sebulan, setiap hari kena baca 1 juzuk. 30 hari dapatlah 30 juzuk. Masalah dia ialah, hari ni baca 1 juzuk cantik dah, esok baca 1 juzuk lagi. Mai hari lusa sibuk pergi lagu mana, tinggal separuh juzuk. Dia sempat baca dalam 10 muka surat je. Habis tu dia mana? Dia duk fikir, esok tu kalau hari ni separuh, esok nak top up balik, dia kena baca 1 juzuk setengah. Oi jenuh, 1 juzuk pun kelang kabut nak baca 1 juzuk setengah. Mai lusa dia try, dia dapat separuh juzuk juga. Sebab sibuk lagu mana tak, dia duk fikir lagi sehari lagi nak kena baca 2 juzuk. Tahu apa yang berlaku? Terus tak baca. Payah tak baca terus ya. Itulah kita. Tu yang tiap-tiap tahun dia ulang tahu surah Baqarah tu ya. Tu lancak baca surah Baqarah. Tiap-tiap tahun dia ulang tu. Mai hari keempat tuan-tuan bukan juz ya, jumpa bukan juzuk Quran, jumpa juz ya, juz apple, juz oren tu. Macam mana nak ubah sikit tuan-tuan supaya kita ni melekat dengan Al-Quran sampai ke hujung walaupun tak khatam. Saya ni cerita ni pengalaman lah, kita lah bukan orang lain. Perasan tak kita ni
sampai hujung tak baca Quran dah tuan-tuan. Ramadan masih ada, Quran tak baca dah. Pasal kes putus asa sebab tak boleh nak khatam Quran. Padahal bukan nak bagi khatam Quran tu. Kalau boleh khatam Quran, khatam. Tapi kalau tak boleh, jangan tinggal Quran. Faham tak tu? Tahu dah masalah kita dengan Quran ni apa? Nombor satu, kita tak sedap. Kita tak syok. Orang sedap Quran, syok. Feel Quran ni best. Bahasa Quran ni tuan, bahasa susunan ayat yang manusia takkan mampu untuk buat keindahan dia. Susunan ayat yang sangat indah sebab dia kalamullah. Masalah dia kita tak faham. Tapi kalau nak cerita tak faham tu tak syok, tak juga. Berapa banyak kita dengar lagu yang kita tak faham pun kita syok juga. Betul tak ni? Kita dengar lagu Hindustan, faham tak? Kush hota hai. Kan? Nak apa dia kata tu? Aku pun tak tahu. Dengar lagu orang putih tak faham pun. Ada dengar lagu bahasa Arab pun tak faham. Lau kana bainanal habib. Tak faham juga, tapi sedap je. Kalau kita nak kata tak faham Al-Quran tu menyebabkan kita tak sedap, tak juga. Banyak juga benda-benda yang kita tak faham tapi sedap ke kita. Ceritanya bukan tak sedap tu, hati ni. Hati yang tak sedap. Duduk dalam kereta, dengar-dengar radio semua, tiba-tiba dia buat pengumuman. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Syekh. Sekian-sekian, kita pun terus tukar channel. Pasal apa tukar channel? Tak sedap dengar. Kalau ada orang tak tukarlah channel. Kita duduk seorang-seorang, tak syok. Itulah kita. Nombor dua, tahu pasal apa? Kita tak sedap baca Quran pasal tak lancar. Tak lancar. Kalau lancar boleh tahan juga tuan. Ada kadang-kadang kita baca Quran ada time lancar tau. Ada time kita baca lancar je. Oh, satu muka surat lagi, oh satu muka surat lagi, oh satu muka surat lagi. Pasal apa? Sedap lancar. Ada time dia hari dia tak lancar untuk Allah, tergagak-gagak, kukak pasal apa teruk sangat tu hari ni. Hari tak syok. Saya nak tuan-tuan, best tak kalau seluruh Al-Quran tu lancar dia macam kita baca surah Yasin. Syok tuan. Surah Yasin ni kadang tak baca pun, kita duduk dekat luar tu, orang duduk baca lah ni, kita boleh ikut tu, ikut. Padahal bukan hafal surah Yasin pun. Betul tak ni? Kita lah ni ceramah orang tutup pakai mask tuan. Hampa senyum ke apa-apa aku pun tak tahu. Kalau kena buat lawak tu orang senyum tu syok kan. Tapi kalau duduk ada senyum ke apa ni, tak ada jelim tak tahu. Saya bila saya ceramah ada kipas kat belakang ni, saya buka mask lah. Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad. Surah Yasin ni walaupun kita tak hafal, tapi boleh ikut. Kalau kita tadarus Quran tu, tengok time kita, elok time kita surah Yasin. Oh, syok. Ni tak apa. 3 muka surat aku baca. Oh, bukan main. Ni seronok. Bayangkan kalau seluruh Al-Quran tu lancak dia macam surah Yasin. Tahu pasal apa surah Yasin kita lancak? Pasal selalu baca. Benda selalu baca, lama-lama lancak walaupun tak apa. Macam mana nak bagi seluruh Al-Quran tu lancak macam surah Yasin? Selalu baca. Tu jawapannya. Selalu baca. Lancaklah. 40 tahun umur 40 kali khatam Quran. Oh, best lah. 50 tahun umur 50 kali khatam Quran. Nak cantik 2 kali khatam Quran setahun. Kalau umur 40 tahun 80 kali khatam Quran. Oh, lancar lah tuan-tuan. Mai saya bagi tips macam mana nak khatam Quran setahun sekali. Setahun sekali nak khatam Quran. Nak tahu? Tapi apa kena buat lah. Nak berhenti azan ke Ustaz? Azan, okey.
Baik, nak bagi tips. Tapi syarat kena buat lah. Mudah ya tuan-tuan. Nak khatam Quran setahun sekali. Tahun sekali pun okey dah tu. Dia kata apa setahun sekali Ustaz, lama sangat. Imam Syafi'i sebulan sehari 2 kali. Seduk kira lah. Kita bukan setahun sekali, 22 tahun dah tak khatam sekali pun lagi. Tuan-tuan Salih Muhammad setahun sekali. Macam mana nak buat? Ambil 10 bulan dalam setahun. Bukan 12 bulan ni, 10 bulan je. 2 bulan ni spare. Satu kod-kod telajak. Satu lagi bulan Ramadan, jangan kacau. Bulan Ramadan memang kita memang nak banyakkan baca Quran. Kalau boleh dapat khatam sekali, kalau kita dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan, maksudnya kita setahun tu 2 kali khatam. Faham tak? Jadi 10 bulan, ambil 10 bulan. Ambil daripada bulan Januari pun tak apa. Januari sampai 10 bulan lah, 10 bulan. Quran ada 30 juzuk. Jadi maksudnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita kena khatam kalau 10 bulan sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada 30 juzuk. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad berapa bulan? 30 juzuk Quran ada 10 bulan. Jadi sebulan kena berapa juzuk? 3 juzuk sebulan. Masa banyak tak 3 juzuk sebulan? Macam banyak. Macam banyak. 3 juzuk sebulan, satu juzuk ada 20 muka surat. Jadi kalau 3 juzuk maksud ada 60 muka surat. 60 muka surat. 60 muka surat nak habiskan dalam masa 30 hari. Jadi subhanallah, sehari berapa muka surat? 2 muka surat kan? Sehari 2 muka surat ya. Oh, kot nak bagi rasa kecil lagi, sehari selai je, sehari selai. Selai je sehari. Hampa ejah pi lah lagu mana pun bagi dapat sehari selai tu. Kalau istiqamah sehari selai tu 10 bulan khatam Quran. Betul tak? Mana time ada hari-hari lapang sikit, ada apa sikit, lajak pi 2 muka surat. Ada time lapang sikit, lajak pi 3 muka surat. Ada time baca-baca lancak sedap sikit, lajak bagi lebih sikit, dapat cover sikit. Time orang perempuan main time haid tu, tu ada sebulan ekstra tu lebih. Aku ada berapa hari dia tak boleh baca Quran tu, ada sebulan ekstra tu di hujung tu. Ikut telajak apa semua. InsyaAllah 10 bulan sallallahu alaihi wasallam khatam 30 juzuk. Tahun ni khatam, tahun depan khatam, lepas tu tahun tu khatam. Kita ulang seluruh daripada Al-Quran tiap-tiap tahun. InsyaAllah satu hari Quran kita akan lancar macam. Betul tak? Buatlah. Bagi Quran tu bagi duduk kat lidah kita je. Dan kita mulakan dengan Ramadan syahrul Quran dan Ramadan syahrul tilawah. Yang ketiga, yang pertama syahrul Ramadan, syahrul Quran. Yang kedua syahrul tilawah. Yang ketiga dia panggil syahrul siyam, bulan Ramadan, bulan puasa. Yang ni lah sallallahu alaihi Muhammad, yang selalu kita panggil Ramadan, panggil bulan puasa. Ni bulan puasa nak main dah ni. Sebab dia punya perception dengan Ramadan puasa saja. Padahal Ramadan bukan puasa saja. Macam-macam yang Allah letak dalam bulan Ramadan tu. Tapi dia ingat puasa saja. Pasal apa? Puasa ni susah. Susahnya puasa ni sebab tu Allah letak dalam syurga. Sallallahu alaihi Muhammad, inna fil jannah sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu, ismuhu Rayyan, nama dia Ar-Rayyan. Dalam hadis tu sebut apa? Sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu, yang pintu itu nama Ar-Rayyan. Nabi sebut apa? Dalam syurga ada satu pintu.
Maksudnya pintu tu bukan pintu duduk di luar syurga untuk masuk syurga. Pintu Ar-Rayyan ni duduk dalam syurga dah. Tuan-tuan baca syarah kepada hadis tersebut. Ulama kata macam mana hebatnya orang puasa, dia dapat dua kenikmatan. Duduk dalam syurga dah, dapat masuk satu pintu pula khas untuk orang syurga, dalam syurga orang puasa. Itu hebat. Sebab bukan semua orang mampu untuk puasa banyak. Betul tak? Tang puasa ni tuan-tuan, saya respect tu game belakang tu, orang perempuan rajin puasa. Orang lelaki rajin ngelat. Dia kata, abang esok kita puasa abang. InsyaAllah. Puji insyaAllah pun macam terus sangat. InsyaAllah. Dia main dia kata insyaAllah. Esok pagi dia kejut dah sahur. Bangun abang, bangun kita sahur ni apa semua. Itulah abang memang plan nak puasa. Tapi tu yang esok ini ada pula janji dengan siapa saja ngelat. Kalau dia boleh puasa pun tuan-tuan tahu, dia buat teruk. Oh, pagi tu dia buat muka teruk. Dia buat macam tak makan 3 bulan. Dia lah dia. Siapa nak tanya tu, siapa nak tanya tu. Ya lu. Hai nampak teruk pagi ni. Puasa. Dia teruk. Kawan dia pun kata apa? Allah hang puasa pula. Baru dah ajak nak pergi makan. Jom. Bukan puasa ke? Tak apa. Menerima jemputan itu lebih afdal daripada puasa sunat. Dia bertikut tu. Dia memang ngelat memang nak puasa. Ada orang dia boleh puasa sungguh, rajin puasa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Antara orang yang rajin puasa ni yang saya kenal lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nama Pak Sumit Bukit Temaga. Dia kenal Pak Sumit? Orang ni masyhur lah. Pak Sumit Bukit Temaga, dia hanya berbuka pada 5 hari yang tak boleh puasa aja, melainkan seluruh hari yang lain dia puasa. Setahun tu 5 hari dia tak puasa, yang lain semua puasa. Subhanallah, makam lain lah. Orang rajin puasa, dia dapat satu pintu nama pintu Ar-Rayyan. Lalu dipanggil, aina saimun, mana orang-orang yang rajin puasa ni? Lalu bangun orang-orang puasa ni, lalu dimasukkan dalam pintu Ar-Rayyan tu, lalu ditutup dan tak ada orang lah boleh masuk pintu Ar-Rayyan ni melainkan mereka saja, orang puasa. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, puasa itu perisai. Salli ala Sayyidina Muhammad. Perisai apa? Yang pertama, perisai daripada api neraka. Yang kedua, perisai daripada benda-benda maksiat dalam hidup. Bila kita nak puasa, hari kita puasa tak teringin nak buat maksiat. Kalau hari tengah puasa pun teringin nak buat maksiat, ni teruk punya orang. Waktu Allah jadikan nafsu, Allah rendam dalam api, dia tanya, siapa aku, siapa kamu? Allah tanya dia. Aku, kamu, kata Allah. Dia rendam dalam api neraka. Angkat balik, siapa aku, siapa kamu? Kamu, aku. Rendam dalam api neraka. Angkat balik, kamu, aku. Akhirnya tahan, tak bagi makan. Baru dia sebut, engkau Tuhan, aku hamba. Cara nak bagi patah hawa nafsu kita, puasa. Tuan-tuan, kita puasa 30 hari straight dalam bulan Ramadan. Selepas keluar daripada Ramadan, tuan-tuan, jangan terus tak puasa. Jangan terus tak puasa. Lepas daripada hari raya, puasa pula 6 hari dalam bulan Syawal. Saya nak ajak tuan-tuan ni janji depan saya ni. Janji kat diri sendiri. Kalau berapa tahun sebelum ni tak pernah habis puasa 6 Syawal, tahun ni tuan-tuan boleh tak tolong azam untuk khatam, untuk habiskan 6 hari dalam bulan Syawal ni? Boleh tak ni? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Sampai tiap-tiap tu orang duk tanya, hang puasa habis tak ni? Itulah Ustaz, tinggal sikit Ustaz, sikit ni. Berapa? 6 tinggal. Tuan-tuan tahu tak tips ya? Macam mana nak bagi lekat 6 hari tu sampai habis 6 hari? Nombor 1, jangan tangguh lama. Jangan tangguh lama. Lepas Ramadan tu, raya sehari ke 2 hari ke, lepas tu berpuasa terus. Tu tok mak kita duk buat kat kampung dulu. 6 hari tu
Tak ada kenduri, tak ada apa. Untuk cari rumah terbuka ke apa, tak ada. 6 hari tu memang hari puasa. Satu kampung puasa. Lepas tu pula depa raya puasa 6. Betul tak ni? Ada tuan-tuan tahu dulu orang kampung dia ada raya puasa 6. Baluk ketupat tuan-tuan, orang kampung raya puasa 6 baluk ketupat. Kita mau buat tengok. Tahun ni tengok. Nak buat ke mana tuan-tuan? Raya pertama rumah terbuka situ. Raya kedua ofis terbuka. Raya ketiga supermarket terbuka. Raya keempat masjid terbuka. Aduh, subhanallah, ujian beratnya. Dia pakai alasan tu. Ada pun menerima jemputan itu lebih afdal daripada puasa. Yang paling best, kenduri kahwin buat dah salah-salah tu. Nak ubah sikit. Azam tahun ni nak bagi puasa 6, bagi sempurna. Sebab apa? Sebab kita telah ditarbiah oleh Allah selama 30 hari untuk berpuasa. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan ada puasa yang melekat dengan kita. Thalathati ayyamin kulli syahr. 3 hari dalam sebulan puasa. Ish, nak buat macam mana tu? Saya nak bagi jadi azam. Tengok lepas raya ni, lepas puasa ni, lepas tahun depan ni ceritanya, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan 3 hari tu mau puasa. Ada 3 hari yang kita puasa. Hari putih. Hari putih 13, 14, 15. Tapi tuan-tuan jangan duk berangan sangatlah nak buat hari putih tu. 3 hari tu tuan-tuan, jangan main-main. Sehari pun mengelupak je apa lagi. Teruk macam 3 hari tak makan tu. Kalau saya Muhammad. Kalau dapat puasa 3 hari ni, hari putih ni terbaik 13, 14, 15. Tapi kalau dapat puasa Isnin sehari, Khamis sehari, Isnin sehari, Isnin ke, Khamis ke, pun tak apa dah, asalkan dalam sebulan kita puasa 3 hari. Buktikan yang kita dapat hasil daripada tarbiyah Ramadan. Boleh? Tak semangat bunyi insya-Allah pun. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang keberapa dah? Pertama Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, Syahrul Siyam. Yang keempat, bulan Ramadan, Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Bulan yang Allah melimpahkan kasih sayang dia dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bulan yang Allah bagi limpahan kasih sayang dekat kita. Sebab tu tuan-tuan tengok bulan Ramadan, Allah gandakan pahala kita sebanyak-banyaknya. Orang dulu-dulu umur 1000 tahun. Nabi Nuh AS 1000 tahun umur dia. Dakwah saja 950 tahun. Kalau ada lah orang, kalau kita lah umur macam tu. Ada anak dara seorang tu cari calon suami. Tu umur berapa? Muda lagi, dalam 250 gitulah. Subhanallah. Orang dulu-dulu badan besar-besar, 70 hasta tinggi. Umur panjang 1000 tahun, 800 tahun, 500 tahun. Kita kecil. Makin nak kiamat, makin kecil umat. Tuan-tuan tengok budak-budak darjah 1 lah ni besar mana? Beg besar pada tuan. Kita tengok dia pergi sekolah tu tuan-tuan. Kita dulu waktu kecil-kecil mana ada beg tarik-tarik tu? Mana ada beg tarik-tarik ada roda? Betul tak ni? Galah pun tak ada dulu ni. Bawa beg 4 segi tu, kotak-kotak tu. Main ingat tak teman tu? Siapa dapat bawa beg 4 segi kotak-kotak tu kira terror Ini panggil terror ya. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Mana ada? Tak tarik pasal apa? Besar. Lah ni budak-budak kecil-kecil lah. Oh, Nabi, makin lama makin umat makin kecil. Makin lama umat makin kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita yang kecil ini,
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan umur kita, Nabi sebut umur umatku baina sitin ila sab'in, lebih kurang 60-70 tahun. Sikit je yang lepas pada tu. Tambahlah ni lagi lah tuan-tuan, mati muda-muda ya tuan. Takut kita. Tuan-tuan dengar mati tu, dengar mati je. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW sebut akhir zaman ni orang mati mengejut, mati terkejut. Tuan-tuan dengar mati tu, lah mati. Tak ada sakit apa. Tak sakit. Kalau dulu kalau nak mati ni, paling tidak orang tahu dah dia ada sakit lama, ada penyakit dia, mati. Ataupun keluar pergi perang, ada chances, ada peluang-peluang untuk mati. Tahulah, expected lah. Tapi lah ni tiba-tiba aja mati. Dengar lah mati. Seorang ustaz tu dia pergi bawa jemaah umrah. Hari nak pergi ke daripada Madinah, hari nak pergi ke Mekah. Nah, petang tu jadual nak pergi ke Mekah untuk umrah. Dia sampai ke Madinah dulu. Pagi tu siap pergi ziarah wida. Ambil video lagi. Ambil video. Dia ada bawa jemaah Muhammad pergi ziarah Nabi, ziarah wida, sebab sehari petang nak pergi Mekah. Lepas zuhur meninggal, hari Jumaat, hari nisfu Syaban. Meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, terus dimakamkan dekat perkuburan Baqi'. Dan terkejut semua, terkejut. Loh tadi duduk dengan kami. Loh tadi berjalan kami. Tak ada sakit apa, tak ada apa. Tak apa, meninggal. Loh, senang aja mati. Dan selesai sama. So kalau kita ni yang umur 60-70 tahun nak banding dengan orang dulu umur 1000 tahun, agak-agak amal siapa lagi banyak? Logik-logik akal kita lah. Mereka 1000 tahun. Bukan beza kot mereka 200 tahun, kita 100 tahun. Tu tahan kira lah, taklah beza banyak sangat. Ni 1000 dengan 60 tahun. 6% ni lah GST. Betul kan? Agak-agak logik akal tak betul berfikir tak, siapa lagi banyak amal? Mestilah orang yang 1000 tahun lagi banyak amal daripada kita. Tapi tuan-tuan tahu tak, 2/3 ahli syurga umat Nabi Muhammad SAW. Majoriti ahli syurga kita ni dalam syurga. Macam mana yang kita jadi ramai dalam syurga? Sebab rahmah. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmah, kasih sayang Allah. Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad SAW. Satu buat amal, Allah ganda 10 kali ganda, paling kurang. Kita lah ni. Kalau sedekah 700 kali ganda sedekah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin ma'atu habbah. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Sallallahu alaihi wasallam. Sedekah 700 kali ganda. Puasa Allah kata bagi aku kira. Tak ada nilai Allah. Bagi aku sendiri aku akan kira puasa, pahala puasa tadi. Niat nak buat baik, niat saja. Niat je nak buat baik, Allah kira dah satu pahala. Dapat buat baik tu Allah ganda 10 kali ganda paling kurang. Niat nak buat jahat Allah tak kira lagi, dia tak buat. Dia buat jahat tu, satu jahat Allah kira satu dosa. Kalau dia minta ampun Allah padam macam dia tak buat dosa tu. Kosong macam dia tak pernah buat. So agak-agak kita ni pergi depan Allah, logik tak dosa banyak pahala sikit kalau macam tu punya cerita. Bangkit pagi-pagi, buat satu baik, buat satu jahat. Satu baik sedekah 700 kali ganda, tanpa 700. Buat satu jahat satu. Nak boleh challenge jahat dengan baik ni, kena buat 700 kali jahat baru sama dengan satu baik ni. Betul tak ni? Tu logik tak kita pergi depan Allah tiba-tiba dosa banyak pahala sikit? Tak logik lah. Tapi berapa ramai orang pergi depan Allah tak ada pahala. Pasal apa? Nombor satu, riak, ujub, takabur, sum'ah, buang ibadat. Betul Allah akan ganda 700 kali ganda. Nak tunjuk kat orang, padam satu pun tak ada. Betul tak? Kita lah ni ujian kita ni besar ni. Saya pergi umrah baru ni,
tawaf, dalam ramai-ramai duk tawaf ni, berapa ramai yang duk live ni, tengah live ni, dia buat live ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar, bismillah. Tunjuk. La haula wala quwwata illa billah. Sambil sa'i buat live. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok sendiri. Bukan orang buat, kita pun buat. Tak boleh buat ke Ustaz? Boleh nak buat. Tapi mampu tak nak jaga hati kita dengan ibadat yang kita buat tu? Bila orang kata, hang baguslah, hang betuhnya, hang hebatnya, aku tak dapat macam hang buat, tolonglah doa kat aku Ustaz. Tak ada kata detik dalam hati ni, subhanallah, satu perasaan yang mungkin boleh memadam seluruh pahala amal. Bila pergi depan Allah, Allah kata apa? Kadzabta, kamu pembohong. Allah ceritakan hadis sahih, pergi depan Allah, ya Allah kami nak masuk syurga pasal apa? Qari, kami baca Quran, kami mengajak orang dengan Quran. Allah kata apa? Kadzabta, kamu pembohong. Kamu nak Allah panggil, kamu nak orang panggil kamu qari, orang panggil kamu syekh, orang nak kamu panggil ustaz. Allah dah, orang dah panggil dah semua tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Kamu nak masuk pasal syurga pasal apa? Kami sedekah, habis harta kami sedekahkan fi sabilillah, jalan Allah. Allah kata apa? Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu hartawan, dermawan. Dah, kamu dah dapat dah panggilan tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Ya main-main. Sedang Allah Muhammad. Betul-betul lah dalam hati kita, apa tujuan kita nak tunjuk kat orang ibadat kita? Apa tujuannya? Apa? Tuan-tuan nak ajak orang untuk pergi buat haji, buat umrah. Tuan-tuan ingat orang lain tak teringin nak pergi umrah. Kalau tuan-tuan tak tunjuk pun, orang teringin nak pergi. Semua orang teringin Nabi. Tuan-tuan tak tunjuk pun orang teringin Nabi. Betul tak? Apa tujuan betul-betulnya dalam hati tuan-tuan tu, sampai tuan-tuan nak tunjuk semayang, tuan-tuan nak tunjuk tawaf, tuan-tuan nak tunjuk sa'i, tuan-tuan nak tunjuk sedekah. Apa tujuannya sebenarnya? Ni yang saya takut nanti betul-betul ada puasa, betul-betul ada umrah, betul-betul ada sedekah, betul-betul ada semayang, tapi pahala tak ada. Walaupun dengan rahmat Allah, Allah bagi gandaan sampai 10 sampai 700 kali ganda. Tengok-tengok tak ada, duit habis, tapi harta tak ada, pahala tak ada. Yang kedua pasal apa? Mengungkit. Tu aku dulu bagi, tu dulu aku yang sedekah. Kalau aku tak pasal aku tolong hang, tak jadi macam ni, tak? Ungkit. Allah punya marah orang yang ungkit kebaikan ni. Sampai Allah kata apa? Ada 3 golongan di akhirat yang Allah takkan tengok muka dia, Allah takkan pandang muka dia. Bukan sekadar Allah tak akan pandang, Allah tak akan ajak bincang. Tak mau bincang-bincang lah. Wala yuzakkihim, dan Allah tak akan sucikan dia. Salah seorang daripada orang yang mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang marah Allah dengan orang yang macam ni. Orang yang ungkit kebaikan ni bukan sekadar benda tu. Seluruh daripada pahala amalan yang dia buat, yang dia dapat selama ni, akan dipadamkan oleh Allah. Satu pun Allah tak kira. Kalau dia sedekah, benda ni kapek ni berapa lama dulu ni, tak ada 10 tahun lebih dah apa kapet ni. Dan dialah di antara orang yang menyumbangkan kapet dulu ni. Selama 10 tahun orang duk semayang, orang duk ibadat, orang baca Quran, orang zikir, pahala sampai ke dia tak berhenti-berhenti. Tak berhenti-berhenti, mengalir kat dia. Satu hari mesyuarat agung, nama dia tak jadi AJK. Bila nama tak naik, dia pergi mesyuarat kat kedai mamak tu. Dia kata, hang tahu tak tu kapek tu yang dia duk semayang tu aku wakaf dulu, hang tahu. Kalau tak pasal aku wakaf tu imam sujud atas lantai, hang tahu tak? Tenganga kawan dia dengar. Hang wakaf tu? Yalah aku wakaf. Berapa hang wakaf tu? RM50, hang tahu. Pun action. Walaupun RM50, pahala 10 tahun dah sampai ke dia, tuan-tuan. Hari dia ungkit tu, Allah padam semua daripada 10 tahun yang lalu ni. So ni saya nak tanya sekali, logik tak kita pergi depan Allah, dosa banyak pahala sikit?
Allah bagi rahmat kat kita sangat hebat. Masuk Ramadan lagi banyak hebat, lagi banyak. Sebab tu bulan Ramadan buat ibadat bagi banyak. Kena paksa diri untuk buat bagi banyak. 30 hari lah, 10 hari yang last tu lagi pulut. Antara benda yang tuan-tuan jangan tinggal solat jemaah. 30 hari solat jemaah, satu waktu pun jangan tinggal. Azam elok-elok. Tak pasal apa? Kalau hari biasa kita solat 10 kali ganda, masuk Ramadan amalan fardu yang kita buat Allah ganda 70 kali ganda. So kalau kita semayang lah ni bulan biasa ni, Allahu Akbar, macam semayang 10 hari pergi depan. Esok semayang lagi hari 21 pergi depan. Hari 11 pergi depan. Lepas tu semayang lagi hari 21 pergi depan. So mungkin waktu ni kalau kita ni umur kita kata 40 tahun, daripada balik itu kita semayang dah 40 kali, mungkin kita punya pahala amalan ni dah 400 tahun pergi depan dah. Semayang-semayang kita dah 400 tahun ke depan dah. Kan 10 ke depan. Boleh faham kan? Tapi masuk Ramadan 70. Macam semayang 70 hari ke depan. Kalau 70 hari, satu semayang yang kita buat dalam bulan Ramadan, yang kita buat seorang-seorang, kali 70 kali ganda, bahagi dengan 360 kali dengan 30 hari, bahagi dengan 360 hari setahun, kita dapat lebih kurang 5 tahun 2 bulan. Macam kita semayang 5 tahun 2 bulan lebih kurang. Padahal semayang 30 hari je. Kalau 10 tahun, 10 kali kita masuk Ramadan, maksudnya dah 50 tahun tuan-tuan saya. Faham tak ni? Tapi kalau kita semayang jemaah, ganda pula dengan 27 kali ganda. Satu semayang jemaah 27 kali ganda. 1 kali 70 kali 27, 1890. Kira siap-siap dah, patah hidup keluar kalkulator. 1890 bahagi dengan 360 hari setahun, satu semayang tu saja dah mencecah 5 tahun semayang. Satu je semayang. Kali dengan 30 hari kita buat semayang tu, yang kita buat secara berjemaah. Semayang yang kita buat secara berjemaah dalam bulan Ramadan sahaja 1 bulan, nilai dah 150 tahun. Kalau 10 kali kita masuk Ramadan, dah 1500 tahun. Tu congak-congak kita tak apa nak cerdik ni lah. Inilah kelebihan yang Allah bagi dekat kita, yang kita kena rebut dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu azam elok sepanjang Ramadan tak mau tinggal satu jemaah pun, satu pun tak mau tinggal jemaah. Semayang sunat satu pun tak tinggal. Semayang tarawih, jangan siapa pun tinggal tarawih. Siapa tinggal tarawih berjaga. Rugi sangat. Rugi sangat. Saya heran sungguh, ada orang yang tambah 10 akhir Ramadan, dia tinggal tak pergi buat tarawih. Saya heran, tak nak fikir. Padahal dia ada 10 hari tu je. Tengoklah, celah-celah malam tu pula ada Lailatul Qadar pula, dia boleh pergi beli baju raya. Ya Allah Rabbi, nak pergi beli baju raya, pergi siap-siap ni sebelum masuk Ramadan, dia pergi buat siap-siap. Kau rasa tak sempat pergi punggah-punggah store tengok kau ada kain-kain tirai, tahu-tahu lepas potong-potong buat baju lah. Itu lebih baik lagi daripada kita pergi buang masa tinggal tarawih malam-malam. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Ramadan yang kita nak sungguh-sungguh untuk kita rebut. Ramadan kali ini jadi Ramadan yang akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, yang akan mengangkat darjat kita, yang akan meletakkan kita daripada kalangan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT, yang akhirnya akan menyebabkan kita masuk ke syurga Allah SWT. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Terlajak sikit dah ni. Cara nak berhenti pukul 9:05. Mudah-mudahan perkongsian kita jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk jemput saya. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.